Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada kali ini kita akan bincang berkenaan tentang tajuk am dan khas daripada subjek pendidikan syariah Islamiyah bagi tingkatan 5, di mana topik ini adalah satu topik daripada bidang usul fiqh dan satu topik yang sangat besar dan penting di dalam perbincangan ilmu usul fiqh, yang mana topik am dan khas ini ada sedikit sebanyak memberi kesan kepada perbezaan hukum di kalangan ulama di dalam mengistinbat ataupun mengeluarkan hukum. Di mana pengertian lafaz am kita akan sebut lepas daripada ini. Yang pertama, pengertian lafaz am, kita akan sebut bentuk-bentuk lafaz am, kemudian kita akan sebut khas, apa maknanya, kemudian kita akan sebut takhsis itu apa maknanya, dan bahagian-bahagian takhsis. Kali ini kita akan tengok dulu, ataupun permulaannya kita akan tengok apa makna lafaz am ini. Di mana lafaz am dari sudut istilah, tengok dalam muka surat 85, maknanya lafaz yang merangkumi semua perkara yang sesuai dengan lafaz tersebut tanpa ada batasan. Yang pertama, keywordnya dia merangkumi semua. Yang kedua, tanpa ada batasan. Bila saya sebut semua pelajar berada dalam kelas, bila kata saya sebut semua pelajar ada dalam kelas, perkataan semua ini adalah lafaz yang merangkumi semua. Semua orang. Semua yang sesuai dengan lafaz itu. Maknanya bila sebut semua pelajar, bila sebut saja semua pelajar yang saya maksudkan itu, maknanya merangkumi semua. Tanpa ada batasan, mereka akan ada dalam kelas. Kecuali apabila saya sebut pengecualian, kecuali Ahmad, kecuali Ali, kecuali Osman dan seumpama dengannya. Ini makna lafaz am dari sudut istilah. Penting para pelajar kena hafal mana ni. Kena hafal. Yang pertama, keywordnya merangkumi semua. Yang kedua, tanpa ada batasan. 2 markah. Yang seterusnya kita akan tengok bentuk-bentuk lafaz am. Di mana lafaz-lafaz am dalam bahasa Arab, oleh kerana perbincangan am dan khas ini adalah perbincangan berkenaan dengan bahasa Arab ataupun perbincangan tentang dalil-dalil syarak Quran dan Sunnah, dan Quran dan Sunnah dalam bahasa Arab, maka perbincangannya sudah tentulah bentuk lafaz itu dalam bahasa Arab. Maka bentuk-bentuk lafaz am dia ada berapa benda? Ada berapa jenis? Antaranya alfazul jumu'. Alfazul jumu' makna lafaz-lafaz itu memberi makna yang jamak, makna yang banyak. Contohnya lafaz kullu, lafaz jami'un, lafaz kafatan, lafaz qatibah, lafaz ammah, lafaz ma'asyira, lafaz ma'asyar dan seumpamanya. Semua lafaz-lafaz ini merujuk kepada umumnya maksud dan menyeluruhnya maksud tersebut. Maknanya, bila dalam Quran contoh kita sebut lafaz kullu, Allah Ta'ala kata, kullu mri'in bima kasaba rahin. Maknanya, setiap orang, dia terikat dengan apa yang dia lakukan. Setiap orang. Allah Ta'ala kata, kullu mri'in. Tak ada pengecualian. Sama ada kamu ni orang bangsawan, orang yang bukan bangsawan, orang kaya, orang miskin, pemimpin, rakyat. Semua. Allah Ta'ala, kullu mri'in bima kasaba rahin. Perkataan kullu ini adalah merujuk kepada umum. Semua, menyeluruh. Maka lafaz kullu adalah lafaz yang umum. Sama juga berkenaan dengan lafaz ma'asyira, lafaz kafah, sebagaimana pelajar boleh tengok di dalam contoh-contoh yang diberikan oleh penulis dalam subjek ini. Di mana kadang-kadang dalam exam dia buat mari ayat, dia buat mari contoh kullu mri'in bima kasabarain. Dia kata nyatakan bentuk ataupun sebutkan keumuman ataupun bentuk keumuman ayat di atas. Jadi disuruh huraikan keumuman tu. Kita pun sebut lafaz kullu adalah lafaz yang umum. Lafaz yang
umum yang memberi makna semua. Memberi makna semua, maka dia menyeluruh kepada semua orang tanpa ada pengecualian. Dan kita akan ajar teknik-teknik menjawabnya selepas daripada inilah. Cuma saya nak bagi tahu, kadang-kadang dia mari ayat. Dia buat mari ayat, contoh dia buat mari hadis Nabi SAW, nahnu ma'asyiral anbiya ila nurath. Kami ni semua, ma'asyir ini merujuk kepada semua. Semua para nabi-nabi tidak diwarisi. Tidak diwarisi harta kami. La nuras ataupun tidak diwarisi. Tidak diwarisi. Kami ni tak diwarisi. Kami para anbiya tidak diwarisi harta benda pusaka ni. Harta kami ni. Maknanya, bila sebut ma'asyiral anbiya, dia merujuk kepada semua nabi-nabi tanpa ada pengecualian. Itu adalah lafaz yang umum. Kemudian, antara bentuk lafaz umum juga adalah lafaz mufrad dan jamak yang dimakrifahkan dengan alif lam al-istighraqiyah. Ada alif lam al-istighraqiyah. Ini ramai pelajar nak sebut payah. Jadi, lafaz mufrad yang ada alif lam al-istighraqiyah, lafaz jamak yang ada alif lam al-istighraqiyah, dia menunjukkan kepada makna yang umum dan menyeluruh tanpa ada pengecualian, kecuali kalau ada pengecualian, barulah pengecualian tu ada. Contoh, lafaz was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Lafaz as-sariqu adalah lafaz yang mufrad. Begitu juga lafaz as-sariqatu, dia mufrad. Yang pertama tadi untuk muzakkar, yang kedua untuk muannas. Tetapi keduanya adalah lafaz yang mufrad dan ada alif lam yang dipanggil alif lam al-istighraqiyah. Al-istighraqiyah ni maknanya yang menyeluruh. Maknanya bila ada alif lam ini, maknanya dia memberi makna menyeluruh. Jadi ayat yang kita bacakan tadi, dia menyeluruh kepada semua jenis orang yang mencuri. Semua orang yang mencuri hendaklah dipotong kedua tangannya. Makna tangan keduanya. Bukan kedua tangan lah. Makna tangan keduanya, laki dan perempuan tadi. Hendaklah dipotong. Sama ada dia ni orang perempuan ke, orang lelaki ke, macam mana. Walau bagaimanapun, ada pengecualian daripada hadis Nabi. Contoh, bila tak cukup nasab ataupun nisab, tak cukup nisab ataupun tidak cukup miqdar dia, ataupun tak cukup kita kata had dia, berapa kadarnya. Kadar, kalau kata kadar tu tak sampai, dia mencuri banyak ni, tak dikenakan hudud. Contohnya, bila ada sebarang keraguan, Nabi kata idra'ul hudud bisyubhat, talak ataupun ditahan dahulu ataupun ditolak, tak dilaksanakan pelaksanaan hudud bila ada syubhat, bila ada keraguan pada pelaksanaan tersebut. Contoh, orang ni orang yang terlalu miskin. Orang yang terlalu miskin, tidak ada apa-apa, dia nak makan, maka dia mencuri, maka tidak dikenakan hukuman hudud, walaupun dikenakan hukuman ta'zir, tak dipotong. Cumanya, bila difahami makna ayat ini pada awalnya, maka dia menunjukkan umum pada awalnya. Kecuali, lepas saya kata adalah, kalau ada dalil yang lain yang mengkhususkannya. Ini untuk lafaz yang mufrad. Di sana lafaz yang jamak, contoh lafaz jamak kepada lafaz jamak, di sini dia lafaz yang disebut di dalam contoh lafaz mufrad, lafaz jamak bagi muannas salim, bagi jamak muannas. Jadi contoh firman Allah Taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang yang diceraikan, orang perempuan yang diceraikan, hendaklah dia tunggu iddah dia, menahan diri ni selama mana? Menahan diri daripada berkahwin selama 3 kali suci. Suci ni dalam mazhab Syafi'i lah. Dalam mazhab Hanafi dia kata 3 kali haid. Saya dah telah terang sebelum daripada ini. 3 kali suci, 3 kali suci. Dia kena tunggu iddahnya 3 kali suci. Perkataan al-mutallaqat adalah lafaz yang jamak dan ada alif lam al-istighraqiyah, maka dia memberi makna yang umum. Dia adalah lafzun min alfadhil umum. Satu lafaz daripada lafaz-lafaz yang umum, mana merangkumi. Orang yang diceraikan, sama ada keadaan dia ni
mengandung ke tak mengandung ke, dia keadaan macam ni, maka dia kena tunggu 3 kali kuruk. Mengikut ayat inilah, mengikut ayat ini. Walaupun ada ayat yang lain mengkhususkan bahawa orang perempuan yang mengandung, maka mereka ini iddah mereka tunggu sehingga melahirkan anak. Para ulama ada beberapa perbincangan dalam perkara ini. Saya tak nak sebut dalam rakaman ini kerana ataupun di dalam pengajian kita kali ini. Kerana apa? Kerana saya tak mahu benda ni jadi panjang. Jadi ayat ini dia umum. Lafaz ini adalah lafaz yang umum, merangkumi semua wanita yang ditalakkan, yang diceraikan, merangkumi semua. Walaupun saya sebut tadi, saya kata dah bahawa dia adalah lafaz yang umum, kekal pada umumnya, sehinggalah kalau ada dalil yang memalingkannya, barulah kita akan palingkan ataupun kita akan khususkan dia. Contoh, bila saya sebut tadi ada ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun. Orang perempuan yang mengandung, tempoh mereka iddah mereka adalah mereka melahirkan anak. Bila lahirkan anak baru habis iddah. Itu bagi orang yang mengandung. Jadi ayat yang saya sebut ini dikecualikan ataupun mentakhsiskan ayat yang ataupun mengkhususkan ayat yang tadi, wal mutallaqat itu. Mana perempuan yang diceraikan, yang dimaksudkan di sini adalah perempuan yang perempuan yang tidak mengandung. Adapun yang mengandung, dia mengambil hukum lain. Tetapi pada asalnya kalau tak ada ayat tadi, dia memberi makna yang umum. Merangkumi semua. Jadi itu makna umum. Yang seterusnya lafaz mufrad dan jamak yang dimakrifahkan dengan idhafah. Di mana perkataan bahasa Arab ini penting ya kita memahami makrifah nakirah. Makrifah dan nakirah. Saudara boleh tengok belajar dalam bahasa Arab di mana kadang-kadang perkataan itu dia boleh dimakrifahkan dengan idhafah. Contoh perkataan kita kata ahad, contoh perkataan tahur, perkataan maitah, perkataan ma, ataupun perkataan ma. Perkataan ma ini kalau dia tanpa alif lam, maka dia adalah lafaz yang nakirah. Kalau dia ada alif lam, maka dia makrifah. Kalau dia ada diidhafahkan, contoh ma'uhu, ma'i, ma'uka, ma'uhu, ma'uhum, ada diidhafahkan, ataupun ma'us sama, dia diidhafahkan, maka dia memberi makna dia adalah dia bertukar menjadi makrifah, daripada nakirah bertukar menjadi makrifah. Jadi contohnya kalau yang lafaz mufrad yang dimakrifah dengan idhafah, contoh perkataan ma'uhu ataupun maitatu dalam hadis Nabi SAW menyatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Ia air laut ini dia bersih lagi membersihkan, suci lagi menyucikan. Perkataan at-tahur dia memberi makna menyucikan, untuk mengangkat hadas dan untuk menghilangkan najis. Dia mampu. Dia ada kuasa dia macam tu. Perkataan tahir, suci saja. Kalau sebut at-tahiru, dia suci pada zatnya. Air teh, dia suci. Tetapi tidak menyucikan. Tetapi air laut, dia suci lagi menyucikan, Nabi kata. Ma'uhu, airnya. Perkataan ma'uhu ini adalah lafaz yang mufrad, yang diidhafahkan dengan, dimakrifahkan dengan idhafah. Dia ada idhafah. Ma ini ala mudhaf, hu itu dhamir, dia akan menjadi mudhaf ilaih, maka diidhafahkan perkataan dhamir ini kepada perkataan ma itu, maka dia memberi makna makna yang umum, makna yang menyeluruh. Dan Nabi kata al-hillu maitatuh, dan halal bangkainya. Perkataan maitatuhu, maitatun makna bangkai. Hu itu nya, makna bangkai laut tu. Bangkai laut. Bangkai daripada laut itu halal. Perkataan maitatuhu ni dia adalah mufrad yang diidhafahkan, ataupun dimakrifahkan dengan idhafah. Yang diidhafahkan. Kalau disebut maitatun tanpa hu itu, maka dia makrifah, ia kena nakirah. Kalau dia sebut maitatu, maka dia adalah makrifah dengan idhafah. Maitah itu mudhaf, hu itu adalah mudhafun ilaih.
Jadi bila lafaz yang macam ni, ma'uhu dan maitatu ini, dia yang mufrad dimakrifahkan dengan idhafah, maka dia memberi makna umum. Maknanya apa? Bila Nabi sebut maitatu, menunjukkan semua jenis bangkai laut ini halal dimakan. Apa saja jenis binatang yang duduk dalam laut, halal dimakan. Mengikut lafaz ini. Kerana Nabi kata maitatuhu, bangkai dia, semua bangkai dia. Maknanya kalau sebut maitatu, al-hillu maitatu, halal bangkainya, mana bangkainya semuanya. Sebab perkataan maitatu ini adalah lafaz yang mufrad yang dimakrifahkan dengan idhafah. Dia dimakrifahkan dengan idhafah, maka dia memberi makna umum. Mana bukan satu jenis ataupun ada yang dikecualikan. Kalau dikecualikan itu, mesti kena ada dalil. Kalau tak ada dalil, maka dia kekal pada hukum asalnya, iaitu dia menyeluruh kepada semua afraknya ataupun kepada semua jenis-jenisnya. Sama juga dengan air. Nabi sebut huwa tahuru ma'uhu. Maknanya menyeluruh airnya. Lafaz yang lain contoh jamak yang dimakrifahkan dengan idhafah. Allah Ta'ala kata yusikumullahu fi auladikum. Allah memerintahkan kamu mengenai pembagian pusaka untuk anak-anak kamu. Contoh, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Orang lelaki dia dapat dua bahagian, perempuan dapat satu bahagian. Perkataan auladikum ini, dia adalah lafaz yang jamak yang diidhafahkan. Dia ada mudhaf, ada mudhafun ilaih. Aulad mudhaf, kum itu mudhafun ilaih. Jadi perkataan auladikum ini dia merangkumi semua anak yang mewarisi harta pusaka ayah, ataupun merangkumi semua anak. Maknanya semua anak dia akan mewarisi. Orang kata harta pusaka ayahnya, kecuali bila ada dalil yang lain yang mengkhususkannya, mana mengeluarkannya daripada maksud ini. Maka di sini bila sebut auladikum merangkumi semua anak, sama ada anak ekau suka ke, anak ekau tak suka ke, anak kamu yang lelaki ke, anak kamu yang perempuan ni, semua menyeluruhkan. Lafaz ini adalah lafaz yang umum. Saya tak nak sebut secara panjang. Ada lafaz yang mentaksiskan ataupun hadis yang mengkhususkannya. Kita akan bincang insyaAllah kalau kita masuk dalam bab taksis. Kemudian lafaz nakirah dalam bentuk la nahiyah ataupun la nafiyah dan insyart. Bila mana ada lafaz nakirah yang duduk pada konteks ayat yang nafi ataupun yang nahi, ada la nafiyah contoh di depan dia. Ada la nafiyah contohnya di depan. Di depannya, maka dia memberi makna umum. Sebab itu kaedah usul menyebut an-nakiratu fi siyaqin nafyi tufidul umum. Lafaz yang nakirah yang berada dalam konteks penafian ataupun ada konteks penafian mana ada huruf nafi sebelumnya, maka dia memberi makna yang umum. Jadi dalam hadis Nabi contoh kita sebut bentuk yang ada penafian, lafaz nakirah yang ada nafi sebelumnya. Contoh la wasiyata liwarithin. La wasiyata, perkataan wasiyah dia tak ada alif lam. Dia adalah lafaz yang nakirah. Dan sebelumnya ada la nafiyah. La nafiyah ni memberi makna tidak lah dalam bahasa Melayu. Kalau la nahiyah memberi makna jangan. Memberi makna jangan. Jadi bila mana perkataan nakirah yang sebelumnya ada la nahiyah ataupun berada dalam bentuk nafi, maka dia memberi makna yang umum. Nabi kata la wasiyata liwarithin. Tidak ada sebarang wasiat kepada orang yang mewarisi. Maknanya orang yang menerima pusaka tak boleh kita bagi wasiat kepada mereka. Siapa pun mereka, anak ke, isteri ke, bapa ke, ibu ke, mereka yang mewarisi daripada kita ni, kalau kita mati, tak boleh kita beri wasiat kepada mereka. Maknanya tak ada sebarang wasiat, apapun bentuk wasiat. Wasiat harta yang berbentuk pindah ke, harta bentuk kekal ke, tak ada belaka. Ini disebut dalam hadis ini merujuk kepada makna yang umum. Maknanya tak ada pengecualian. Umum.
Dia seperti kita tak tarif tadi, merangkumi semua lafaz yang merangkumi semua jenis, semua perkara tanpa ada batasan. Kalau dikecualikan, itu kena ada dalil yang lain. Kena ada dalil yang lain. Okey? Satu. Yang kedua, contoh dalam bentuk larangan. Ada perkataan yang nakirah, sebelumnya ada la nahiyah, contoh. Yang bentuk larangan. Allah Ta'ala kata, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. Jangan sekali-kali seorang daripada kamu sembahyang ke atas seorang pun di kalangan mereka yang munafik itu selama-lamanya. Allah Ta'ala sebut perkataan ahadin. Ahad ini lafaz yang nakirah. Lafaz yang nakirah. Dan sebelumnya ada la. La itu la nahiyah. Dia bentuk berada pada konteks nahi, maka dia makna umum. Maknanya, siapa sahaja di kalangan orang munafik, jangan kamu sembahyang ke atas mereka. Orang munafik di zaman Nabi ni maknanya munafik dari sudut i'tiqad. Mereka di depan ni tunjuk Islam, tapi sebenarnya mereka tak Islam. Dia berpura-pura Islam. Adapun makna munafik dari sudut amalan, contoh ada orang tu hipokrit depan kita lain, belakang kita lain, itu taklah memberi makna munafik yang di sini. Nifak dari situ, nifak yang mengeluarkan Islam. Munafik yang mengeluarkan daripada Islam. Seterusnya bentuk syarat. Ya, syarat, bentuk syarat. Maknanya ada lafaz nakirah pada bentuk syarat ataupun dalam bentuk syarat. Sebelumnya didahului dalam bentuk syarat. Contoh, Allah Ta'ala kata, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kamu seorang yang fasik, dia bawa berita, maka hendaklah kamu kena cek. Perkataan fasiqun lafaz yang nakirah yang berada pada konteks syarat, maka dia memberi makna yang umum. Maka semua orang fasik, tak kira siapa pun. Kalau dia fasik, maka kamu bila terima berita, kena cek orang tu kamu sayang, orang terdekat ke orang jauh ke, mengambil hukum yang sama. Jadi saudara, memandangkan masa, saya nak off cepat sebab saya nak mudah untuk diupload. Nanti takut berat. Saya akan ambil secara ringkas laju. Begitu juga isim mausul. Isim mausul. Saudara kena tahu apa makna isim mausul. Isim mausul ni kata penghubung lah dalam bahasa Melayu. Contoh alladhi, alladhina, allati, allati. Contoh allai. Contoh man dan ma contohnya. Perkataan-perkataan ini adalah lafaz yang disebut sebagai isim mausul dalam bahasa Arab dan dia memberi makna yang umum. Dia adalah satu